Cuma saya nak pergi pada apa yang Puan Ainun sebut tadi. Satu sisi yang saya pada soal bahasa tadi. Orang Melayu, orang Arab kalau siapa pernah duduk, saya pernah belajar di Jordan. Di Jordan ada gereja yang pentua di Jordan. Bible orang Arab dalam bahasa Arab. Takkan Bible orang Arab dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu lah atau bahasa Inggeris. Kau orang Arab je. Bible Arab dalam bahasa Arab. Kitabul Muqaddas dalam bahasa Arab. Kadang-kadang kalau kita sembang dia, kita ingat di Islam, kita tak tahu dia kata Masya Allah, Allah Alil Qadir. Dia Kristian. Nama dia Daud, nama dia Kristian. Even ada yang pakai serban kat sana. Ya, maksudnya kerana itu realitinya. Realiti kerana bahasa bukan milik orang Islam saja. Arab itu bahasa Quran, tapi dia tidak menjadi milik orang Islam saja, telah diguna juga oleh orang Kristian, telah diguna juga oleh orang Yahudi. Orang Melayu ada satu kelebihan yang saya nak sebut kerana saya nak pergi pada poin yang berikutnya. Saya baru ni pergi Melaka. Saya duduk lama di museum. Saya cuba renung kekuatan, keajaiban juga orang Melayu ni. Ini kredit yang besar. 1511 Portugis menyerang Melaka. Hampir 100 tahun lebih kurang Portugis duduk menjadi penjajah. Kemudian kita ada Belanda masuk 100 tahun lebih. Kemudian kita ada British. Kesemua mereka ini Kristian. Kita ada gereja, kita ada bangunan mereka. Kita ada sekolah-sekolah Kristian. Kita ada Saint John, kita ada convent, kita ada macam-macam. Saint Mary. Tetapi kita tidak ada orang Melayu ataupun mana-mana kabilah keluarga Melayu yang Kristian. Kehebatan ketika itu. 500 tahun dengan segala agendanya gagal untuk mewujudkan sekalipun satu keluarga kecil Melayu beragama Kristian. Ada Kristian Melayu di Indonesia. Latar pengajian agamanya hampir mungkin sama. Dari segi buku yang dibaca, buku-buku pengajian agamanya hampir sama Indonesia dengan Malaysia. Betul. Tetapi orang Melayu tidak bertukar menjadi Kristian. Orang Melayu mungkin minat baju Mat Saleh, pakai ala ke barat. Tapi mereka tidak jadi Kristian. Mereka pergi ke sekolah-sekolah Kristian. Ya. Dan mereka boleh berbahasa Inggeris. Sekolah-sekolah missionary mereka pergi. Mereka membaca, mendengar pun Bible dibaca setiap pagi. Bahkan sehingga sebahagian mereka hafal pun Bible tu. Orang tua dulu. Tapi mereka tidak jadi Kristian. Dalam peristiwa Natrah, Ya. Maria Harto. dalam peristiwa Natrah pada tahun 1950, Natrah tu memang anak orang Kristian. Cuma dia ambil, dibelah oleh Aminah, dibawa balik ke Kemaman, kemudian berlaku, kemudian orang putih jumpa dia, kemudian bawa, kemudian diserahkan balik kepada mereka, dikawinkan ke Mansur Al-Adabi, kemudian dibawa ke mahkamah lagi. Akhirnya diputuskan dia dibawa balik ke keluarga dia. Orang Melayu buat tunjuk perasaan, demonstrasi, membantah seorang anak angkat yang asalnya Kristian dah masuk Islam. Bantah. Peristiwa Natrah zaman tu tidak ada media sosial. Berita dunia. Rakyat Pakistan buat demonstrasi 4,000 orang membantah di Pakistan dan India. Peristiwa Natrah di Malaysia, di tanah Melayu. Masa tanah Melayu. Orang Melayu Singapura, ni orang UIA, Ahmad Ibrahim jadi champion ketika itu, jadi tokoh. Artinya orang Melayu sangat pelik kalau orang jadi Kristian. Sedangkan Natrah tu
Natrah tu bukan anak jati Melayu. Ya. Begitu Melayu itu protektif soal menjaga akidah. Dia mungkin minum, dia mungkin buat benda-benda tak elok, tapi dia tidak menukar akidahnya. Kita seolah-olah hal itu satu rahmat Tuhan yang terjamin untuk orang Melayu ni. Tak ada kita kata ada family di kampung sekian-sekian tu, memang family dia apa tu dah berpuluh tahun daripada dulu Kristian. Tak ada. Tidak demikian. Mungkin dia kahwin campur tapi dia asalnya bapa dia Kristian lah, bukan dia kahwin campur. Itu tidak ada dalam bentuk itu. Bila Islam berkembang, dulu orang pergi ke sekolah. Bagi pun sekolah konvent, pergilah sekolah St. John ke apa. Dia tetap keluar, mungkin dia ala barat sikit, pergi belajar di UK, di England, balik datang, start England, minum. Tapi at the end, dalam hidup dia, tetap sentiasa dia kata, saya Muslim. I'm Muslim. Dia cakap, bahkan kadang-kadang bila umur meningkat, hubungan dia dengan agama lebih dekat. Ini realiti yang berlaku dalam persekitaran kita. Balik kepada soal bahasa. Bila timbul soal macam mana kalau orang di Sabah dan Sarawak isu ni tak berlaku. Pasal mereka ada demografi yang berbeza. Tempat kita golongan agama jadi begitu ofensif dalam semua keadaan, begitu ketakutan. Saya bukan menyokong Bible dalam bahasa Melayu ke apa. Dengar Bible nak diterjemahkan dalam bahasa Melayu bagaikan satu malapetaka perang yang menakutkan. Sebab apa? Bible dalam bahasa Melayu. Kenapa takut? Nanti anak-anak kita mampu baca Bible, nanti dia akan masuk Kristian. Berapa puluh lama baca tak masuk Kristian. Orang tua-tua bapak dia dulu, tok wan dia baca tak masuk Kristian. Hafal lagi tak masuk Kristian. Bahkan Bible tu kalau dia tak baca bahasa Melayu pun, bahasa Inggeris, anak-anak kita sekarang ni lebih pandai bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Tak masuk Kristian. Tapi ketakutan yang diletakkan ini, sehingga seolah-olah lemah benarlah akidah orang Islam ni, hanya dengan sekali dengar ayat dalam Bible, terus jadi Kristian. Daripada kecil baca Quran pun kadang-kadang tidaklah sebegitu kuat. Tapi demikian kita gambarkan lemahnya akidah orang Melayu itu. Sehingga mereka tidak ada jati diri untuk hanya dengan membaca rangkap Bible dalam bahasa Melayu, terus nak menjadi Kristian. Itu soal ketakutan yang sebahagian golongan agama campakkan. Tapi hasilnya apa? Kalau orang lain sama ada Kristian ataupun agama-agama lain, oleh kerana mereka tidak mampu, tidak dibenarkan untuk menggunakan bahasa Melayu di dalam upacara agama mereka, akhirnya mereka terpaksa menguatkan bahasa yang lain. Kerana macam mana pun kita bercakap dengan kawan kita dalam bahasa Inggeris ke apa, tapi apabila kita nak berdoa pada Tuhan, kita memilih bahasa yang terdekat dengan diri kita, yang lebih dalam untuk kita, Pak. Mungkin bagi orang yang belajar Arab ni, dia tahu kalimat-kalimat Arab itu lebih dalam maknanya, dia berdoa dalam bahasa Arab ataupun dia berdoa dalam bahasa yang terdekat dengan dia. Tapi kalau kita halang orang berdoa dalam bahasa Melayu kerana dia agama lain, berarti kita menghalang bahasa itu untuk dekat di hatinya. Dalam masa yang sama kita marah kerana mereka tidak menguasai bahasa Melayu. Dalam masa yang sama kita pula tak membenarkan mereka menggunakan bahasa itu. Di situ kita menafikan tadi pendemokrasian bahasa itu. Apa masalahnya jika orang Buddha itu bukunya dalam bahasa Melayu dan dia berdoa dalam bahasa Melayu? Adakah kerana dia berdoa di kuilnya ataupun dia orang Hindu berdoa di kuilnya, Kristian berdoa di gerejanya, anak kita yang Islam di rumah bertukar agama? Di mana logiknya itu? Anak kita sekarang macam-macam bahasa dia boleh baca.
Apa bahasa Korea lagi sekarang? Ya, Korea, kerana minat Korea apa bahasa Korea. Tidaklah pula dia menjadi agama seperti minat bahasa Jepun, tak pula dia menjadi Shinto. Kita sentiasa ketakutan. Golongan ini meletakkan ketakutan mereka itu kepada masyarakat, hasilnya bahasa tidak berkembang. Hasilnya bahasa tidak berkembang. Saya bukan nak menggalakkan masalah Bible. Saya ini kadang-kadang kita menyukarkan hal itu. Seolah-olah kita jadikan perjuangan agama sehingga sebagian orang bukan Islam kata, kenapa Islam tak benarkan bahasa Melayu dicakap di gereja? Saya kata, tak adalah Islam tak benarkan. Islam tak benarkan bahasa Arab dicakap, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Quran, bahasa Arab dicakap, digunakan di gereja Arab. Tak ada satu negara Arab yang larang bahasa Arab digunakan di gereja-gereja mereka. Orang Kristian banyak di negara Arab. Ini kadang-kala Dewan Bahasa mungkin kena berfikir langkah ke depan. Bukan soal kita apa ketakutan yang mereka takut itu. 500 tahun lamanya orang Melayu tidak bertukar agama. Ketika tidak ada kerajaan Melayu, ketika mereka menjadi kerajaan, mereka menjadi penjajah, ketika mereka boleh paksa, boleh merampas tanah, sehingga orang Melayu dalam bahasa macam Belanda minta tanah, pun orang Melayu tak mengikut agama orang Belanda. Tiba-tiba dalam era yang dikatakan kuat agama ini, ketakutan-ketakutan ini dicampakkan ke dalam diri sebahagian orang kita. Saya rasa hal ini mesti dibetulkan. Itu maksud saya. Terima kasih.